Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita sehinggalah kita boleh hidup lagi pada hari ini, yang mana hari ini dah masuk tahun baru dah, 1445 Hijrah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar sikit mengenai sirah. Kemudian kita murajaah ataupun kita boleh kaji mengenai hijrah sikit. Kau nak cerita hijrah dulu? Nak hijrah dulu, kau nak dengar cerita sirah dulu? Ingat lagi kau? Boleh lagi? Soalan pertama, soalan periksa dah. Jadi kalau mudah ni, nama ni budak pelajar pandai ni senang apa? Budak cemerlang ni belaka. Kita ingat. Lah ninya 1445. Bila satu hijrah ni Nabi umur berapa? Allah mudah dah soalan. 3 tahun. 53 tahun. Ingat lagi? Peristiwa tahun hijrah ni sebenarnya tahun yang kita boleh kaji hijrah sikit lah. Kalau kita masuk ni 1445 hijrah dah. So sepanjang kita ambil lah ni masuk hijrah baru ni, kita boleh kaji mengenai hijrah. Jadi pertama sekali kita kena tahunya ialah sebelum siapa zaman Umar, boleh tahun hijrah ni tidak digazetkan di dalam pemerintahan, tidak dirasmikan sebagai penggunaan. Jadi sehinggalah zaman Umar. Jadi zaman Umar tu beberapa peristiwa berlaku, antaranya ialah ada orang buta yang menyebabkan tak tahu. Apabila dia jumpa Umar tanya dia bayar bila, dia tak boleh nak ayat. Syaban, tapi Syaban bila tak boleh nak ayat. Tak boleh nak ayat hari bulan bila, tahun bila, tak boleh nak ayat. Payah untuk nak pengurusan. Kemudian ada juga arahan-arahan keluar daripada Umar yang mana diterima pada tempat lain, tapi tak ada mention tahun bila nak buat ke, siapa bila ke, lagu mana ke. So menyebabkan benda tu dari sudut pengurusannya payah. Sehingga ke Umar ketika mana dia mendapat masalah ni, dia mesyuarat dengan para sahabat. Beberapa para sahabat, maka dia bincang, lagu mana kita ni? Kita nak buat satu tahun yang mana tahun tu dijadikan tahun bagi umat Islam. Dan sebenarnya ada beberapa carangan. Carangan antara carangannya ialah kita mula daripada kita panggil apa? Kita mula daripada kelahiran Nabi. Maksud kalulah daripada kelahiran Nabi, tahun orang Islam ni bukan 1445 lah. Tambah berapa? Tambah 53. 1600 lah kita. Caranya lain juga, ada juga kata daripada Nabi SAW, daripada Nabi SAW terima wahyu. Kalau tidak kat tahun umat Islam ni tambah 13 lagi lah. Jadi 1500 lebih juga lah. Boleh. Dan ada juga caranya kalau tak silapnya daripada kewafatan Nabi, kalau tak silapnya. Akhir sekali Umar kata kita ambil keputusannya daripada hijrah. Kerana hijrah ni telah membezakan antara hak dan juga batil. Dan daripada situlah bermulanya umat Islam akan menggunakan tahun hijrah sebagai urusan-urusan rasmi dia. Sehingga itulah kalau kita nak cerita mengenai benda-benda hak mengenai umat Islam dan sebagainya, mesti tahun hijrah kita akan cerita. Bermula daripada siapa? Umar. Jadi gapo ni, kalau kita ngaji dalam kitab-kitab gapo, dia akan sebut hijrah. Nama gapo Imam Syafi'i tahun lahir meninggal tahun berapa? 204 Hijrah. Ulama sekian meninggal pada beberapa hijrah dan sebagainya. Daripada mana? Daripada Umar lah startnya.
Boleh. Tu yang kita kena tahu yang pertama. Yang seterusnya ialah kita cerita dah belum ni. Memang cerita dah pun, cuma biasalah tu. Kita manusia lah ke. Sebelum daripada tua-tua tak ingat hamba dulu pun gitu juga. Nabi hijrah bulan berapa? Nabi hijrah bulan berapa? Nabi bukan berhijrah bulan Muharram. Nabi berhijrah akhir Safar. Akhir Safar. Sebagai pendapat sebut 27 Safar. Jadi kesilap fahaman biasanya wallahu alam lah, baru ni adalah 2-3 orang tu duduk bunyi dalam Facebook. Dia tak puas hati dengan lagu. Sebabnya lagu ada satu lagu ni yang menyebabkan kita faham bahawa hijrah tu berlaku Muharram. Kan, 1 Muharram detik bersejarah tu kan. Perpindahan Nabi dan umat Islam. So orang ingatnya Muharram itulah berlakunya hijrah. Orang tak puas hati pula, dia balas pula, dia kata ni maksud orang yang buat lagu ni, dia kata bukan gini, maksud dia sikit-sikit ikut demo lah. Nak balas tu biar dia balas. Jadi hak jelasnya ialah maksud yang dimaksudkan oleh orang yang buat lirik tu pun kita pun tak pasti. Kalaulah kita kata nak tak terima pun kita tak terima ikut kita muka lagu, tak apa kita tak terima pun. Kalaulah kita kata betul pun lirik dia, sebahagian orang yang kata terima, maksudnya 1 Muharram tu, dia kata 1 Muharram tu ialah Nabi mula niat untuk hijrah. Tapi jumhur ulama sirahnya kata Nabi tidak berhijrah pada Muharram, berhijrah pada apa ni? Safar. Daripada lagu ni juga kadang-kadang orang salah fahamnya 1 Muharram tu orang ingat tubik hijrah belaka. Perpindahan Nabi dan umat Islam. Masa 1 Muharram tubik belaka. Dak. Hijrah ni berlaku secara berperingkat. Bermula daripada mana hijrah? Bermula daripada selepas Aqabah. Aqabah yang pertama, maka ada dah orang nak terima orang Madinah. Maksudnya ada dah orang Madinah nak terima dah orang Mekah ataupun orang Nabi SAW. Maka Nabi pun hantar sikit-sikit orang untuk hijrah. Antara yang hijrahnya mula-mula ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab. Antaranya Abu Salamah. Abu Salamah yang dipisahkan dia dengan isteri dia dan juga anak dia tu pun antara yang terawal pergi hijrah. Sehinggalah Aqabah pertama, Aqabah yang kedua. Lepas daripada Aqabah kedua itulah barulah Nabi SAW hijrah, yang mana di Mekah tidak tinggal melainkan beberapa orang sahaja. Yang paling masyhurnya ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Ali. Nabi, Abu Bakar dan juga Ali, dan juga orang-orang yang kena tahan oleh keluarga dan sebagainya adalah. Tapi hak tidak ada sekatanya ialah Nabi, Abu Bakar dan juga Ali. Boleh. Jadi Nabi SAW berhijrah pada bulan akhir Safar. Jadi kita sambut ma'al hijrah ni ialah bukan berdasarkan bulan, berdasarkan tahun. Sebab apa? Sebab memang dalam kalender sebelum daripada ni, sebelum Umar guna pun orang Mekah tak guna dah, tahu dah bahawa bulan 1 adalah bulan Muharram. Cuma dia tidak sistem ke tahun. Kira habisnya Zulhijjah, habisnya musim haji, maka tahun 1. Bulan 1, 1, 2, 3. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Ta'ala kata sungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Sehingga yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Daripadanya ada 4 bulan haram. Maksudnya zaman Islam kau tak tahu ada bulan haram ni? Bukan. Sebelum daripada tu lagi. Jadi musyrikin Mekah tahu dah ada 4 bulan haram ni. Cuma dia ni kadang-kadang ditukar bulan haram. Dia tundalah. Tak saya terima syariat tu masalah beliau daripada Nabi SAW. Sebenarnya banyak amalan yang sebelum daripada Nabi siapa Nabi teruskan. So kita nak kena faham lah benda tu, antara banyak benda, sangat banyak benda lah. Nazar ni orang bernazar sebelum daripada mari Islam pun orang duk bernazar dah. Bahkan ada sahabat yang bernazar sebelum daripada Islam. Nabi SAW kata lagu mana dengan nazar, kena tunaikan nazar. So kita terutama zaman Mekah kita kena faham bahawa Nabi SAW tak konsep ke syariat. Nabi SAW tak konsep dari sudut ibadat yang ada dah di Mekah. Nabi hanya seru untuk tauhid kepada Allah Taala sahaja. So hak mana sebahagiannya diteruskan. Hak jelas sekali, mudah sekali, haji. Bukannya zaman Nabi, maksudnya zaman Ibrahim. Kita teruskan saja. Antaranya dia yang kita sebut dimulakan 100 orang ni, masuk atas orang tubuh orang ni adalah 100 ekor unta. Bila
Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ustaz jadi 100 orang tu. Siapa lah ni? Harga bagi seorang manusia ni lah 100 orang. Bila zaman Nabi ke ustaz tak? Sebelum daripada ni. So banyak syariat-syariat yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pasal ni? Mula tahun Islam. Ya, mula tahun Islam maksudnya dalam Al-Quran sendiri sebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ingat lagi? Boleh? Boleh. 3 hodok sekali, hodok sore. Terah. Boleh? Gapo? Hodok sekali Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah kita panggil, Zulhijjah, Muharram. Ni lah ni kita dalam bulan haram juga ni. Allah Ta'ala kata fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan haram janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri. Sama ada menzalimi orang lain pun tak boleh dah, ataupun menzalimi diri sendiri. Dengan masuk membuat dosa. Kalau boleh bulan haram ni ingat-ingat, sepatutnya kita kena ada berasa lain sikit bulan haram. Sebab apa? Bulan haram ni pahala dia akan digandakan. Boleh. Nanti kita akan sebut ada beberapa benda yang kita boleh buat lah dalam bulan haram ni, terutama bulan Muharram lah ni. Apa kita boleh buat? Mudahlah kita sebut lagi apa boleh buat? Puasa 10 hari Ashura nanti. Boleh. Jadi seperti mana bulan haram ni orang bukan orang Islam sahaja faham benda tu. Sebelum daripada tu faham. Antara hak kita cerita pada kuliah hak sebelum daripada ni, Khubayb bin Adi hak nak kena pacung di depan orang ramai kan. Dia buat mana? Dia buat di Tan'im. Dia tak buat di tanah haram sebab dia tahu dah nak menumpahkan darah apa ni, ada kehormatan dalam tanah haram, dia buat di luar. Tan'im ni adalah tanah halal terdekat. So dia buat di tanah halal. Boleh. Jadi bulan-bulan yang ada pada zaman ni ataupun dalam bulan hijrah ni adalah ada dah sebelum daripada zaman Nabi SAW. Tahun tak ada lagi. Tahun dimulakan oleh Umar Al-Khattab. Boleh. Jadi apabila Umar tetapkan tahun, maka selepas daripada itu semua orang guna tahun hijrah bermula daripada zaman Umar lah. Boleh. Jadi Nabi SAW hijrah bila? Akhir Safar. Sebagai pendapat sebut 27 Safar. Perjalanan untuk hijrah Nabi SAW ambil masa lama mana? Lebih kurangnya kalau tak silapnya 12 hari ataupun lebih. 12 hari. Kalau silap 12 hari termasuk 3 hari Nabi SAW berada dalam gua Thur. 3 malam. Jadi apabila Nabi SAW nak berhijrah ni daripada Mekah ke Madinah. Sampai lah ni pun tidaklah dekat. Lebih kurangnya 400 kilo ke 500 kilo, 400 setengah lah kita kata. 430 lebih tu. Itu pun jalan lah ni lah, jalan dulu wallahu alam lagu mana kita pun tak pasti berapa kilo. Jadi Nabi SAW yang mana sepatutnya jalan hak biasa, Nabi SAW tak ikut jalan biasa. Tak ikut jalan highway. Sebab apa? Sebab jalan highway ni orang tahu belaka. Menyebabkan kalau Nabi ikut jalan tu orang boleh hambat. Nabi SAW daripada Madinah, Nabi undur dulu. Gua Sur tu duduk di sebelah selatan. Jadi Madinah adalah utara Mekah. Nabi tidak ambil jalan biasa. Nabi undur dulu. Duduk di Sur 3 malam. Siapalah orang ambak-ambak. Ambak-ambak ni jauh dah kali kita ambak tak ada ni. Maksudnya akhirnya mereka berbalik semula. Balik. Kita terus cari Mekah lagi. Nabi bermalam 3 malam tu dengan harapan supaya selamatlah, tidak ada apa-apa orang tak cari dan sebagainya. Tapi orang masih nak lagi untuk nak cari Nabi SAW. Akhirnya jumpa juga gua Sur. Allah, Abu Bakar ni kat debar lah Abu Bakar ni. Abu Bakar debar sehingga kan Nabi SAW menenangkan Abu Bakar. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ayat tu mengenai, sebenarnya ayat tu atas tu mengenai perang Tabuk kalau tak silap. Kemudian Allah Ta'ala sebut satu peristiwa yang mana apabila para sahabat di perang Tabuk rasa payah sikit lah Tabuk ni. Kemudian kena ingat peristiwa ketika mana Allah Ta'ala buat Nabi SAW dengan Abu Bakar. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ketika mana Allah Ta'ala telah tolong
Nabi Nabi dan juga Abu Bakar, illa tansuruhu faqad nasarahullah idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idhuma fil ghar. Ketika mana orang kafir mengeluarkan Nabi SAW, dua orang sahabat. Siapa? Dua orang satu pasangan iaitu Nabi SAW dan juga Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berada di dalam gua. Idz yaqulu sahibihim, Nabi SAW kata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sungguhnya hak bersama dengan kita ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis sebut ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma. Ketika mana Abu Bakar duk Isa, Nabi SAW tenang ke Abu Bakar, dia kata, gapo pendapatmu ya Abu Bakar, kita hak berdua ni yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah Abu Bakar tenang. Tenang juga Abu Bakar kata, ya Rasul, belum dapat tahu kata apa, kalau lah mereka tunduk, memang akan apa. Sebab kalau kita tengok gambar, ambonyo antara benda tak ada nak buat ya, tak ada nak pergi ketika mana dia belajar dulu ialah nak naik goso lah, tak ada. Kita pergi kaki bukit dah, cuma kita tak tahu rupanya 2 jam naik. Kita tak prepare lah. Kalau 45 minit boleh lagi. 2 jam naik mesti dah rehat dah dulu. So mungkin kena spend dalam masa 5 jam juga. So kita tak dia siapa dah kaki bukit yang tengok dah lah. Tengok bagus time tu, baru cari-cari rupanya orang ayat 2 jam naik atas. Naik saja 2 jam, turun 2 jam pula. Lah ni Hira tu 45 minit lah. Hak tu pun siapa naik dah gua Hira dia tahu lah. Nak turun bukit tu kocek kepala kat lutut ni. Hak muda pun lagu ni. Kalau orang lain tak tahu, tapi orang Turki, orang Pakistan molek-molek naik buat dia. Mungkin dia biasa dengan bukit dah kan. Kita ni ni kalau 40 minit pun setara tu, kalau 2 jam ni memang masa lama. Siapa duduk kaki bukit tu jadi. Jadi apabila kita tengok gambar-gambar ya, rupanya gosur tu dia bukannya spek sangat. Spek tu dalam dia spek, tapi muka pintu dia tu besar jugalah, tidak kecil sangat. Jadi maksudnya kalau lah orang rapi nak jumpa, memang boleh jumpa. Tak pelik kalau bakar debar pun. Tapi disebabkan Allah Ta'ala telah tetapkan bahawa Allah Ta'ala akan melindungi mereka berdua, iaitu Nabi SAW dan Abu Bakar, maka Allah Ta'ala atur belakang tu. Ada riwayat sebut lagu ni, ada riwayat kata ada kita panggil labur dan sebagainya. Allah alam, sebagai ulama tidak setuju. Itu adalah perbincangan ilmiah. Yang pentingnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi SAW dan juga Abu Bakar daripada diigat oleh orang musyrikin. Barulah Nabi SAW dan juga Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah lah. Tu pun dia hambak lagi dengan seorang. Siapa tu hambak? Suraqah bin Malik. Suraqah dia hambak. Suraqah dia hambak tu masalah dia dengar khabar bahawa ada orang cerita bahawa rasa macam ada orang lalu tadi. Suraqah kata bukan, dia dalam hati dia dia ledah tu. Dia ayat orang lain bukan tu supaya dia boleh hambak. Sebab ada tawaran daripada orang musyrikin Mekah, orang Quraisy bahawa kalau dia boleh satu ekor utang. Masa dia nak pergi tu, dia azlam ni kita panggil undi nasib lah. Jadi dia ada sebekah gitu. Dalam tu dia ada 3. Dia ada, kalau lah dia cabut tu sama ada ya, tidak ataupun terus mula rasanya. Gitulah. So dia terus buat tubik jangan. Lepas tu dia sendiri sebut, dia kata wa asaitul azlam. Aku masa waktu tu aku tak percaya pula kepada aku buat ni. Naknya ke harta Allah. Ni cerita orang kafir lah. Cuma ni dunia ni ataupun duit ke apa ni gelap mata. Kita apabila kita boleh kata kita tidak diuji dengan duit sebab kita tak ada duit. Kita orang tahu wis juta depan mata ya, kita tak diuji ya. Kalau orang wis juta tak mudah jugalah kita ya. Kita ni berasa sedap disebabkan kita tidak diuji. Sebab apa? Sebab para ulama sendiri pun, amo tengok nama beberapa ulama yang diuji dengan muflis. Diuji dengan muflis. Jadi kadang-kadang ujian duit ni bukannya bagi orang biasa. Dan dianya diuji dengan duit ni bukan masa tak ada, masa ada tu baru kena. Sebab itulah ujian ketika mana kesenangan ni bukan mudah. Sebab apa? Ujian kepada masa susah ni kita tahu susah tu ujian. Tapi masa senang kita belum tahu. Belum tentu senang tu boleh jadi kita boleh rasa kesenangan tu ujian. Kita akan berasa sedap dan sebagainya. Sebab tu kita kena beringat sama lah. Dunia ni sekadarnya.
Bukan tinggal terus lah. Bukan tinggal terus. Maksudnya kita nak kena beringat seumur mengenai dunia ni. Setara mana kita nak. Kemudian akhir sekali dia dega, sehinggalah dia minta pengamanan daripada Nabi SAW. Nabi SAW bagilah. Ringkasnya ada sebagai ulama atau sebagai riwayat kata Nabi SAW menjanjikan dia akan dipakai, dia akan boleh gelar daripada Kisra. Jadi bagi ulama yang terima riwayat ni, dia katanya nanti rupa-rupanya Surakah ni bukan boleh masuk zaman Nabi, dia akan boleh zaman Umar nanti, ketika mana Umar buka Kisra ni Parsi. Jadi apabila Umar boleh harta daripada istana Parsi, dia pun ingat janji Nabi SAW, dia bui kepada Surakah. Tapi pada waktu tersebut Surakah hanya membenarkan bahawa hak Nabi sebut janji sebelum ni betul. Akhirnya Surakah pun tidak ambil pun. Dia bagi balik kepada kerajaan umat Islam lah. Tapi naiknya hak mana Nabi SAW janji pasti akan berlaku. Itu cuma bila wallahu alam. Antaranya kita kalau kita dengan Hudaibiyah. Hudaibiyah ni berlaku orang Islam kena sekat nak pergi Mekah, kan kena sekat kan. Sehingga ke Abu Umar pun tak puas hati. Umar tak puas hati, dia kata bapa kita tak masuk juga Mekah kalau kita perai-perai lah. Nabi SAW kata aku tak janji tahun ni kita akan masuk Mekah. So Nabi sangat-sangat orang yang kalau dia ada janji dia akan buat. Hama dia tak janji jangan dia tanya. Boleh. Jadi peristiwa hijrah ni merupakan peristiwa yang sangat-sangat getir yang berlaku kepada para sahabat. Antara soalan yang menarik mengenai hijrahnya ialah bapa ketika mana Isra Allah Taala hantar Buraq. Tetapi bapa hijrah Allah Taala tak mudahkan Nabi hantar Buraq apa? Sebab apa? Sebab Isra ni hanya Nabi seorang sahaja. Hadiah Allah Taala kepada Nabi SAW. Jadi hijrah ni semua sahabat akan lalui. Seperti mana orang lain susah, Nabi SAW juga akan rasa susah. Dia akan melalui kesusahan tersebut. Bahkan ketika mana Abu Bakar, Abu Bakar ketika mana Nabi SAW suruh dia bersedia untuk hijrah, dia beli dah unta. Nak hijrah tu dia tawarkan kepada Nabi untuk nak beli unta ni secara percuma. Tapi Nabi SAW tak terima. Nabi SAW bisaman. Nabi SAW kata, aku nak bayar. Naiknya walaupun Nabi ni Nabi, tapi seperti mana orang lain susah, maka Nabi juga nak buat duit harta dia kerana dakwah Islam. Nabi bayar. Sebab itulah ada hak menariknya. Nabi ni dia ada gadas baju perai kan. Dengan orang siapa? Orang Yahudi. Ni orang Yahudi. Orang nak bincang apa dia tak gadah kepada orang Islam sebenarnya. Sebab Nabi seorang yang bertanggungjawab. Nabi tahu dah kalau we kau orang Islam gitu ya. Tapi Nabi nak biar dia tu menjadi seorang lelaki yang bertanggungjawab. Maksud dia apabila dengan orang Yahudi ni tidak ada kepentingan dari sudut agama. So dia gadah, dia boleh duit, dia gunakan untuk nafkah dia punya isteri. Jadi Nabi seorang yang sangat-sangat hebat lah. Boleh. Jadi akhirnya barulah hijrah yang menyebabkan orang Madinah sambut lah. Tu ringkas dia lah kita boleh kajinya, iaitu sambut di Madinah. Nabi SAW sapa mula-mula di masjid mana? Kawasan mana Nabi SAW sapa kita masuk Madinah? Nabi sapa di Kuba dulu. Nabi tak pergi ke Madinah dulu. Nabi tak pergi ke kawasan Masjid Nabawi. Nabi duduk di Kuba. Nabi duduk di Kuba. Nabi tunggu sahabat-sahabat lain. Mungkin hijrah tak sapa lagi ke. Sebab jalan masing-masing lain. Ada sahabat jalan biasa, ada sahabat jalan ni. So kemungkinan ada sahabat jalan perjalanan juga tak sapa lagi ke. Antara hak tak sapa laginya ialah Suhaib bin Ar-Rumi. Suhaib ni antara orang yang hijrah jalan kaki. Dia nak hijrah, dia bawa bagai dah. Dia ni antara hamba hak kaya. Sebab dia boleh tuai yang hak kaya. Tuai dia mati, lagu mana boleh harta dia. Jadi dia nak pergi tuai hijrah tu. Orang panggil apa? Orang Mekah sekat. Orang Mekah kata mu nak hijrah boleh seorang, tapi harta tinggal. Suhaib tinggal. Jalan kaki dia sapa selepas daripada Nabi SAW. Sapa Nabi SAW kata rabihat tijarah. Kita panggil perniagaan yang paling menguntungkan. Tinggal harta untuk berdagang dengan siapa ni? Berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah hak paling
sedap sekali ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah Taala membeli orang iman, orang beriman, amwalahum wa anfusahum. Allah Taala beli harta-harta mereka dan juga jiwa-jiwa mereka. Yang ini adalah perdagangan yang paling besar. Yang mana perdagangan tak nampak masalahnya. Perdagangan tak nampak, kita duit dalam infak ni kita tak nampak balik mula berapanya. Tapi benda gitulah kita kena faham kita sebagai seorang Islam lah. Jadi akhirnya hijrah Nabi SAW ni satu hijrah yang sangat sulit. Peristiwa yang sangat-sangat besar, yang mana gapo-gapo nak perubah hak besar, ibadat-ibadat besar perlu kepada perancangan. Nabi bukan nak suruh Allah Taala tu mudah-mudahlah boleh sangat muka dia Nabi. Tapi Nabi rancang ke tak? Tak. Nabi rancang. Nabi ayat ke Abu Bakar pun rancang, nusuk sini, nusuk situ. Tapi lebih daripada tu serah kepada Allah Taala. Rancang dah. Orang musyrik kita juga. Masa tu kita serah kepada Allah Taala. Allah Taala sebut dalam Quran wasyawirhum fil amr. Dalam apa-apa urusan mesyuarat. Fa idza azamta, kamu telah berazam, ada keputusan dah, tawakkal ala Allah. Allah Taala lah putusnya. Kita pernah sebut dalam perang Uhud. Apabila mesyuarat, ada keputusan dah, ada keazaman lah kita kata. Para sahabat nak tukar pendapat daripada patut pergi Uhud, pergi dalam Madinah. Nabi SAW kata sesungguhnya apabila Nabi pakai baju, Nabi tidak akan pecah ke, melainkan gapo Allah Taala akan putuskan. Akhirnya kalah. Di Uhud kalah. Tapi di Uhud kalah, adakah para sahabat badi salah sama sendiri? Mula dulu ni. Buat keputusan nak pergi Uhud ke apa? Kita kalah siapa? Tak ada. Itu adalah sikap yang kita kena ada dalam diri kita. Apabila ada keputusan mesyuarat dah. Apabila mesyuarat tu bukan keputusan buat okey, keputusan dia sekian. Apabila mesyuarat, keputusan itu adalah bukan keputusan pengerusi, keputusan bersama. Sebab itulah ni antara adab yang bahasa mudahnya hilang lah. Hilang, iaitu orang tidak menghormati mesyuarat lah. Kecek luar mesyuarat banyak lagi pada kecek dalam mesyuarat. Itu yang jadi masalah. Tidak ada maksud-maksud isu politik ke gapo ni dah. Gapo-gapo pun. Dalam sekecil-kecil mesyuarat pun benda-benda gini akan merosakkan organisasi. Jadi seperti mana berlaku juga kepada orang dalam ahli mesyuarat, pengurusi mesyuarat pun nak kena ada jiwa bahawa mesyuarat ni mesyuarat. Bukan mesyuarat ni putusan. Sebagai mesyuarat arah dah. Tu bang dia arah tak dia mesyuarat. So benda-benda tu nak kena timbang tara lah. Tu ada adab yang sepatutnya dalam Islam ada. Apabila kita baca kita akan belajar sepatutnya benda-benda gitu. Sebab itulah orang-orang yang betul-betul dia ada jiwa ketua dan sebagainya, dia akan menghargai gapo Nabi SAW buat ni. Nabi SAW adalah ketua yang paling terbaik dalam menguruskan orang. Nabi sendiri pun tidak ada salah. Mungkin budak-budak ni lah buat keputusan ni. Ramai-ramai ni nak pergi Uhud ni lah kat jadi kalah. Tak ada. Jadi benda-benda gitu adalah benda hak ilah yang mana kita kena belajar bahawa apabila kita berazam, tawakkal ala Allah. Kalaulah ustaz kita nya dia bagi contoh contoh mudahnya. Dia kecilkan skop lah. Dia kata contoh mudah ke apa? Kita nak buat ni skop yang lagi kecil lah, kita tidak kata syarikat, keluarga kecil. Nak buat mesyuarat dah lah sikit. Tapi tak juga nasi contohlah. Nak buat lagu mana? Kita mesyuarat dah kan. Nak salah pun bukan sama salah. Gini. Bukannya akan jadi nasi jadi banyak. Tak banyak dah nasi. Mesyuarat. Kita sebagai seorang lelaki, kita sebagai seorang ketua, kita nak kena ada prinsip yang kita berani menerima kesalahan. Boleh. Itu adalah benda-benda luar. Hijrah kau hari ni. Nak cerita ni sikit ni. Tapi disebabkan hijrah tak sedap lah pula tak cerita hijrah ya. Jadi hijrah dari tempat ke satu tempat untuk masalah ni, terutama daripada satu tempat yang melibatkan Mekah, Madinah, tak ada masalah apa. Apa sebut ni sebab wallahu alam tu ikut ke Facebook ya. Lah ni ada satu gerakannya Sihak tu, tahu ada kumpulan nama Sihak. Tu kumpulan sesak yang mana dia kata Nabi SAW ni adalah Tuhan. Bukan satu keluarga, ramai. Anak buah dia pakai buat video gapo pengakuan dan sebagainya. Salah satu benda dia sebutnya ialah lah ni dia duduk di New Zealand kan. Jadi dia kata hijrah Nabi ni ada 3.
hijrah mula-mula ialah ke Habsyah. Dia hijrah dulu di Indonesia. Dia sendiri nak istiham dia tu adalah hijrah. Hijrah yang kedua, hijrah ke mana Taif. Dia kata dia hijrah ke mana dah, dia tulis lah hijrah ke Taif ni, dia buat benda tu. Hijrah yang terakhir sekali ni adalah hijrah Madinah. Dia kata New Zealand, dia duduk New Zealand ni. Hijrah gitu tak ada dah. Tapi boleh ada dah hijrah dari tempat ke tempat ada. Sekiranya akidah kita terancam ataupun agama kita terancam, kita boleh buat lagi perpindahan ataupun hijrah dari satu tempat ke satu tempat. Tapi sebagai satu arah umat Islam kena hijrah belaka, tak ada dah. So hak ni antara benda hak karut hak kita kena buat. Sebab apa? Sebab ada juga Allah alam sini ada ke Allah alam. Ada sebelum daripada ni kumpulan yang dia nak buat kapung dalam hutan. Ada tahu? Sebab apa? Hak ni hak takut ke dajjal ni. Bagi ustaz-ustaz kita kata dia bukan takut ke dajjal, dia pun taksud dajjal. Semua benda dia nak cari dajjal. Banyak masa dia nak cari dajjal, ke tu dajjal nasi lemak dajjal kan. Macam dajjal belaka, hak segitiga dajjal belaka. Dia buat satu kampung yang mana dia nak ijtihad tu adalah hijrah jugalah. So benda-benda gitu alah tak padalah nak percayanya. Tapi noyanya ayah pun ada percaya. So tak pelik pun kalau ada percaya benda-benda hak lagu ni. Sebab itulah kalau kita jadi baca sirah secara insaf, secara adil, kita akan faham bahawa benda-benda hak gitu tu hanya kadang-kadang hanya membuang masa kita sahaja. Kita tak perlu pun benda-benda gitu. Kita lebih memerlukan kepada benda-benda hak bersedia untuk mati kita, ilmu kita, nak jawab gapo depan Tuhan. Dajjal ni kita tidak syarat untuk kita nak kena cari dan sebagainya. Tapi hak mundur lain kita duduk saja. Orang kadang-kadang hak cari dajjal ke apa, tidak buat apa-apa pun. Cuma nak bicara sedap, nak buat sedap. Sebab dia ada kaitan dengan cerita, movie dan sebagainya. Kita minta jauh lah lagu tu. Jadi hijrah dari satu tempat ada tak lagi ni? Ada. Contohnya kita rasa kita duduk satu tempat yang kita rasa terancam agama kita. Kita tak boleh nak semaya ataupun kita ada halangan dari sudut benda-benda lain yang kemungkinan boleh juga berlaku dalam negara kita. Contohlah kita kerja di syarikat yang mana kita tak boleh nak buat agama kita. Kita kena pasok ke dalam diri kita, terutamanya orang muda lah sini. Alhamdulillah orang-orang yang berumur belaka tu. Okay, orang-orang muda terutama kita kena pasok bahawa kalaulah kita rasa terancam agama kita dari sudut semaya Jumaat khususnya di luar negeri, kadang-kadang adalah berlaku guys. Sayang kita pun berlaku benda lagu tu. Kita kena tekadkan diri kita untuk tinggal benda lagu tu demi agama. Kita kena percaya bahawa Allah Taala akan awadahullahu khairan min. Allah Taala akan ganti benda lebih baik. Cuma sifat kebendaan yang semakin menebal dalam kalangan orang ni menyebabkan orang tak sanggup lah. Sebab kaya, sebab mahal. Tapi dia tidak rasa ketenangan itu dengan agama. Jadi benda kalaulah kita tinggal benda tu kerana Allah Taala akan ganti dia lebih baik. Nabi SAW kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati ni lah orang muslim yang mana lidah dia dan tangan dia selamat daripada orang lain. Tak ayat payah juga deh. Nabi kata siapa boleh jaga dua celah ni celah keng mulut maksud dia dengan celah paha dia akan selamat. Tapi hak tu hak payahnya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan gapo hak Allah Taala larang. Jadi ni semangat hijrah yang masih ada. Kita tengok para sahabat ni, Nabi duduk 53 tahun kena waktu ubik kepada orang Mekah halau Nabi halau lah kita kata mengeluarkan Nabi SAW. Kita duduk tamat kenangan 53 tahun. Siapa 53 tahun ada ke? Nak tubik tak daripada rumah lah ni? Tak usah dah. Kalau pergi kau lupa pun anak ajak tak ada 2-3 hari puasa nak kelik dah. Kata kita, tanda kita tu lah sedap kali. Katalah memang secara mana. Nabi dikeluarkan, terpaksa berhijrah. Kenapa? Kerana agama. Semangat tu, semangat kita nak kena ambil sekiranya berlaku lah. Sekiranya berlaku dari sudut amalan kau. Payah ke tak? Payah. Tapi kita tinggal satu benda yang tidak molek tu kerana Allah SWT, kita kena yakin bahawa Allah Taala akan balas dengan benda yang lebih baik. Antara hak menariknya ustaz kita cerita mengenai perpindahan hijrah hak masih ada lagi dah ni.
Kalaulah orang tu dia berada di negara kafir. Nah, contoh dia ada kerja di US dan sebagainya. Sekiranya dia tak rasa terancam, dia tidak tak apa, tak ada masalah. Tapi masalah kadang-kadang orang tak perasan. Apabila kita duduk di sebaiknya sebenarnya kita duduk di negara Islam. Negara hak mengamalkan Islam, kita boleh itu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang guru kita sebut ni jadi menarik kita disebut apa? Kadang-kadang ancaman dari sudut agama tu bukan berlaku pada mak ayah. Berlaku pada anak-anak. Mak ayah tak ada masalah dia pergi tu ketika mana dia maksudnya Islam pun dia alhamdulillah pahadon dan sebagainya. Tapi anak-anak dia akan sayang dengan sayang hak kafir contohnya. Ramai mana kita tengok duduk di luar negara, ayah okey, anak tak cara agamanya dan sebagainya, tudung dan sebagainya. Sepatutnya benda tu kita nampak sebagai ancaman kepada agama, kepada keluarga kita. Kalau kita boleh rawat benda tu dengan kita ada kelas, ada sebahagian tempat di Amerika dan sebagainya, ada hak memang ramai orang Islam dah. Alhamdulillah kalau boleh tempat gitu. Kalau tempat hak memang anak-anak kita pun terancam. Kecik Melayu betul boleh contohnya. Kecik Melayu tu bukan agama lah. Semaya pun tak, puasa pun tak contohnya. Benda tu benda hak kita sepatut kena ambil consider, kita kena ambil kira. Itu adalah ancaman kepada keluarga kita juga. Kalau lah rasa nak kerja juga di negara tersebut, cari tempat-tempat yang mana kita boleh mengamalkan Islam, anak-anak kita pun terselamat akidah dia. Tapi apabila kita duduk tempat, kita memang selamat lah. Anak-anak kita, sayang-sayang dia, bagaimana? So benda ni, sekiranya dia ni berhijrah kerana ancaman ni, dia hijrah kerana Allah Ta'ala akan ganti. Kena percaya lagu tu. Jadi kita kena jangan risau, hijrah hak kita buat tu, kita harapnya Allah Ta'ala akan balas lah. Boleh. Jadi tu hijrah dari sudut tepat lah, dari sudut amalan dan sebagainya ni, semangat hak Nabi SAW nak bui kepada kita dalam hijrah ni, meninggalkan gapo-gapo tidak molek. Kita ambil lah semangat seperti mana kita buat azam tahun baru Masihi ke, masuk 2023, masuk 2024 ke, lama kali ni skala mutai bila kita ada azam. Begitu juga untuk tahun hijrah, kita buat azam kita. Allah Ta'ala buat semua benda-benda lagu tu supaya kita boleh nak refresh kita punya ibadat. Kita ni manusia ni kadang-kadang tak ingat kau tu, tak ingat kau ni dan sebagainya, kadang-kadang lupa, biasalah manusia. Tapi mari pula weh lu umur berapa dah aku ni contoh. Jadi kita refresh balik. Kita cuba ambil semangat hijrah ni, hijrah ke arah benda yang lebih baik. Kita contohlah kita tak boleh ngaji Quran lagi, sebagai contohlah. Kita cari guru Quran supaya kita sebelum daripada mati kita rasa kita boleh jawab depan Tuhan, depan Allah Ta'ala nanti. Aku belajar dah cuma tak anda juga contohnya. Alhamdulillah. Tapi bapa pun tak boleh baca Quran. Pengen lah. Masa mudah lagu tu lah. Maksudnya tak boleh jawab apa. Akhir sekali kita akan berada di depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya kita ada jawapan. Alhamdulillah. Kita tak ada jawapan, akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ambil semangat hijrah ni supaya kita boleh hijrah lah daripada amalan-amalan kita tidak baik. Gapo-gapo amalan sajalah. Benda tu tidak mudah. Kena usaha, kena buat, kena try, kena start. Tak boleh kata tak boleh lah ni. Sikit-sikit tak boleh. Buat dulu. Buat tak lagi. Tak boleh dulu baru buat. Nabi SAW usaha dulu, barulah tawakal. Ni kita ni tawakal dulu. Dalam Arab dia tak panggil tawakal. Kalau orang lagu tu dia panggil tawakul. Tawakul ni orang hot duduk saja. Kalau dia depan nasi pun dia tunggu nasi masuk mulut dia. Tak ada. Kita nak makan nasi pun kena ambil nasi tok mulut kita. Tak kenyang kalau nasi duduk depan pun. Kena usaha. Jadi semangat hijrah tu kita ambil supaya kita boleh buat perubahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, supaya kesedaran beragama tu lagi ada dalam keluarga kita, supaya kita boleh masuk syurga dalam secara ramai-ramai. Memanglah kita nak masuk syurga, tapi kita bukan nak masuk seorang. Kita nak isteri kita masuk syurga sekali kita nak keluarga kita pun masuk syurga sekali dengan kita. Gapo pula saya belakang semua sekali ni? Agama Islam, klik kepada Islam. Tak kisah kita duduk di mana-mana pun, kita duduk kau lupa kau pergi jaga tu, kau pergi jaga ni, kau duduk sekian-sekian tempat pun, dia kena klik bahawa asas dia adalah agama. Asas dia ialah beriman kepada Allah Ta'ala. Asas dia ialah akidah. Asas dia ibadat. Buat semaya jangan tinggal. Benda-benda gini benda hak kita kena subuh sama. Mudah ialah ni. Cari-cari video ada dalam Facebook kau, ada gapo hak. Masuk dalam group family. Hijrah kau gapo masuk. Bagi peringatan. Dan kita kadang-kadang alah ketua ni nak ayat ke anak-anak pun kadang-kadang payah juga kan. Jadi kita masuk video. Masuk ke supaya apa? Supaya kita ambil semangat, makin lama kehidupan kita ni semakin molek.
Semakin lama kehidupan kita ni semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin lama kita rasa ada banyak dah persediaan yang kita buat untuk nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hari tersebut al-yaum hisabun bila amal. Dalam hadis sebut al-yaum amalun bila hisab, amal tanpa pengiraan, tanpa hisab, tanpa kira-kira. Tapi di hari akhirat nanti hisabun bila amal, hari kira-kira tapi tidak ada amalan dah. Tak boleh nak buat apa dah lah. Jadi kita ambil semangat hijrah ni supaya kita boleh berubah dari kalau baik dah ke arah yang lebih baik, kalau yang kurang baik ke arah yang baik. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Tak ada juga nak cerita, patutnya hari ni nak cerita mengenai Zainab binti Jahash. Cuma kebetulan kita di hijrah tu kita murajaah sikit lah, sikit-sikit supaya kita ingat balik lah. Moga banyak siri dah kan mengenai hijrah, mungkin tak ingat. Kalau ada benda-benda gini pun Amba akan selit-selit lah cara-caranya. Jadi kita akan teruskan dalam minggu depan ni mengenai Zainab binti Jahash. Tak ingat sepatutnya hari ni cerita mengenai Zainab binti Jahash lah, iaitu perkahwinan Zainab binti Jahash. Perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni ialah isteri Nabi SAW daripada kerabat Nabi SAW. Dia adalah sepupu Nabi. Dia adalah anak kepada mak saudara Nabi yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi ni ramai. Jatuh ada 10 orang, Tino ada beberapa orang. Ada Safiyah binti Abdul Muttalib, antaranya Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi Zainab binti Jahash ni sepupu dia. Yang mana Nabi SAW nikahkan sepupu dia dengan Zaid bin Harisah, dengan anak jatuh Nabi. Tapi akhirnya berlaku apa? Berlaku perkahwinan yang tidak lama lah, tidak panjang. Akhirnya Zaid ceraikan Zainab. Nabi SAW diri akan nikah dengan Zainab. Allah Ta'ala hak nikahkan. Sebab Allah Ta'ala nak pecahkan satu adat, iaitu adat yang mana anak akak seperti anak sendiri. Bahkan Zaid diri orang panggil Zaid bin Muhammad. Jadi ni antara benda hak berat bagi Nabi untuk nak cerita. Sebabnya Nabi sendiri berbuat anak akak ke apa ni, Nabi nak pecahkan adat tu. Akhir sekali ada masalah-masalah yang berlaku Zainab dengan Zaid menyebabkan cerai. Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala nikahkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, sepupu Nabi SAW. Jadi cerita dia tu menarik juga. Nanti kita akan tengok minggu depan lah, insyaAllah. Tak ada minggu ni. Boleh. Terima kasih belakang atas perhatian. Minta maaf kalau ada salah silap. Asal lagi, iaitu Zaid ni, hak menariknya ialah nama sahabat tidak pernah disebut dalam Al-Quran secara jelas melainkan Zaid. Zaid ni lah nama sahabat, boleh waktu kau cucu ni dah. Nama sahabat gapo ada dalam Al-Quran disebut secara jelas. Nama dia betul. Nanti kita tengok tadi dalam hijrah Allah Ta'ala sebut sahibihi. Sahibihi ni sahabatnya. Jadi sahabatnya ni ulama tafsir cerita pula tu adalah Abu Bakar. Tapi dalam isu Zaid ni Allah Ta'ala disebut nama Zaid. Falamma qadha Zaidum minha wa taran zawwajnaka. Allah Ta'ala sebut nama Zaid. Salah satunya nama yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lah. Cerita mengenai pernikahan Nabi SAW dengan Zainab ni, ni ada dalam ayat-ayat ni lah. InsyaAllah kita akan tengok dari minggu depan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian. Minta maaf salah silap. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk puasa, untuk puasa pada 10 Muharram ni. Dia kembar dia ialah 9. Dia puasa 9 dan juga 10. 9 tu kita panggil hari Tasu'a. Hari 10 kita panggil Ashura. Ashura ni orang Syiah akan sambut lah. Orang Syiah nak berhenti ke dah ni? Orang Syiah hari Ashura dia buat apa? Tahu? Sebagai apa? Kononnya apa? Solidariti kepada Husain. Husain terbunuh ketika mana 10 Muharram. Jadi sebagai solidaritinya, sebagaimana Husain sakit, kita nak sakit. Orang hari tu puasa, dia mencederakan diri lah. Jadi antara emosional, emosi yang ada pada orang Syiahnya ialah isu Hasan ni, Husain ni lah. So mereka akan mencederakan diri dan sebagainya. Kita tak, kita puasa 9 dan juga 10. Puasa hari Ashura ni Nabi SAW kata akan diampunkan dosa setahun. Hari Arafah itu 2 tahun. Jadi hari Ashura ni setahun. Kalau terlepas Ashura ni tak ada dah Ashura depan kalau hidup. Jadi benda-benda amalan yang sedikit tapi pahala banyak ni, ginilah kita nak kerjanya. Kita cuba buat, kalau mampu kita harap Allah Ta'ala akan balas lah.
Sebabnya kalau dah selepas hari ni tak ada dah, minggu depan, tahun depan pula. Kalau siapa nak penuh kan, nak sedap lagi 9, 10, 11. 9, 10, 11 hari Khamis, Jumaat 1. Kalau tidak agak 9, 10. Kalau tak sel aja 10 saja, hari Jumaat saja. Boleh hari Jumaat kalau lah ada sebab, maka kita boleh puasa hari Jumaat saja. Tapi kalau tak ada sebab, kita tak boleh puasa Jumaat saja, kita kena kembar, makruh untuk kita puasa Jumaat saja. Tapi disebabkan ada sebab, ada 10 Muharram ni kita boleh puasa 10 saja. Kalau lah tak boleh 9, 10 saja. Jangan tinggal 10 tu, insya-Allah. Boleh? Minta maaf sekali lagi. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.